Jadi cikgu yakin semua pelajar sudah dapat bahan ini ya. Okey, harap ada yang dah dicetak okey untuk bersama dengan murid untuk dilihat, untuk dirujuk bersama-sama. Okay, so this one is our target. Okay, ramalan. Okay, maybe the same, maybe ada berubah sedikit, kita tidak tahulah. Okay, kita just target only, kita cuma meramal. Kita cuma ramal dia adalah berkaitan dengan refractive index ataupun refraction of light. Okay, 15 marks from 155. Okay, so as you all know, kita ada 155 marks. Okay, 15 marks is from paper 3. This 15 marks is carried about 10% from the 100%. Okay, it carried 10% from the 100%, almost 10% lah. Okay, jadi kalau boleh, okay, harap-harap murid dapat full marks lah dalam sini ya. Kalau kurang pun jangan terlalu kurang banyak lah, maybe 14 ke 13 marks lah. Okay, so kita tengok di sini apa ni soalan ini dalam paper exam. Okay, mungkin dia berubah, mungkin dia tak sama dengan tahun lepas. Okay, biasanya dia ada dua part intro dia. For the first part ini adalah selalunya the first paragraph ini ya, biasanya dia akan beritahu student what is the experiment all about. Okay, the first paragraph ini ya. So this one is very very crucial very important for you all. Okay, to know the aim of the experiment. Okay, this is the aim of the experiment. Tujuan eksperimen yang ini adalah tujuan eksperimen, iaitu untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju I dengan sudut biasan R. Okay, so this is very important because from this for the first paragraph ini dia sudah menyatakan variables. Okay, variables pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah di sini. One is sudut tuju, one is sudut biasan. Okay, jadi kalau pelajar nak tulis variables, make sure kena always rujuk pada tujuan eksperimen itu sendiri. Kerana nanti cikgu khawatir ada pelajar akan tulis selain daripada tujuan eksperimen. Okay, padahal jawapannya sudah ada dalam soalan, kertas soalan Okay, so this one is variable MV. This one is sekejap. So one is manipulator variable, one is responding variable. Okay, variable sudah diberi dalam exam. So sekarang ni, okay, this one is 2/15 marks. Untuk variable sini pelajar tak boleh silap lagi nak tulis. Okay, tak boleh silap lagi sebab ini semestinya wajib betul. Okay, tak boleh salah lagi ataupun ada yang tertukar tulis. Okay, dia interchange. Okay, so dalam exam macam mana pelajar nak tahu which one is responding variable, which one is manipulasi Pelajar boleh rujuk the next paragraph, iaitu dalam prosedur selalunya. Dalam fizik selalunya dia akan sudah bagi prosedur. Okay, prosedur tidak perlu hafal, pelajar hanya perlu jalankan eksperimen sahaja. Okay, so dalam prosedur sedang sahaja pelajar cari ayat yang repeated. Eksperimen diulangi. Okay, itu mesti ada ayat dalam prosedur itu. Eksperimen is repeated, eksperimen diulangi. Jadi, okay, jadi dalam situasi ini pelajar tak boleh salah lagi. So this one is automatic your manipulated variable. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, very simple kan? Kita nak tentukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, and then kena take note juga, okay, sebab ada masanya eksperimen yang diulangi ini dia berbeza, dia tak sama dengan aim of the experiment. Jadi pelajar kena tengok balik aim of the experiment Okay, always refer to your aim of the experiment, kerana itu adalah yang paling utama kita nak tengok ataupun kita nak tulis kita punya manipulated variable ataupun pemboleh ubah yang dia manipulasikan. So very easy. Okay, tak boleh salah lagi. Okay, pemboleh ubah yang dimanipulasikan kena tengok
paragraf ataupun prosedur yang ada menyatakan diulangi. So itu adalah kamu punya pemboleh ubah yang dimanipulasi. So untuk menulis jawapan, untuk menulis jawapan di sini, so dia senang sahaja, iaitu sudut tuju ataupun incident angle. Kena selamat lagi kalau ada simbol, pelajar tulis simbol sekali ya. Sudut tuju, lepas tu koma, simbol. Sudut tuju, koma, simbol ataupun incident angle. Ataupun paling tidak pun pelajar boleh tulis simbol, tak ada masalah. Tulis simbol sahaja pun betul lah. Kalau tulis full words, full sentence pun dikira betul. Ini adalah manipulated variable, tak boleh salah lagi cara untuk menentukan. So refer to your aim of the experiment for the first paragraph tadi, iaitu tujuan eksperimen. Kalau sudut tuju sudah menjadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan, maka pemboleh ubah bergerak balas akan automatik adalah sudut biasan. Very easy kan? This one is your sudut biasan. Sudut biasan. Letak simbol R sekali lah. Kerana simbol ini penting juga, kadang-kadang dia boleh menyelamatkan pelajar lah. Sudut biasan, koma, R. Ataupun boleh tulis simbol R only pun boleh diterima. So this one adalah very easy, 2/15 marks. Jadi jangan salah lagi ya. Berharap pelajar jangan ada yang tertukar lagi. Sangat rugilah. Mungkin di sini juga ada pelajar tertanya-tanya, boleh tak kalau saya tulis selain daripada ini, iaitu sin I, dan juga sin R. Dalam situasi ini kita terima, kerana ini I adalah kita punya sudut tuju, R is our refracted angle. So I selamatkan kamu menjadi jawapan kepada sudut tuju. R is also, sebab dia adalah R di sini ya, kita akan refer di sini R and small letter of R. So sin I dengan sin I ini kita terima sebagai jawapan. Cuba bagi contoh example lah. Example yang bukan jawapan, yang tidak akan diterima. For example, the angle ataupun the reading of protractor. The reading of protractor tidak diterima. Pelajar kena ingat tu takut nanti ada yang tertulis the reading of protractor. So ini adalah salah. Kenapa? Reading of protractor ini ataupun jangka sudut, it can refer to incident angle or it can refer to refracted angle. So dia ada double meaning. That's why the reading of protractor ini adalah salah. Melainkan kalau pelajar tulis the reading of protractor, R, then barulah accepted sebagai jawapan. Kerana R ini, simbol R ini telah menyelamatkan jawapan kamu. So kena tengok balik jadi cikgu pesan balik, kena take note di sini. Kalau nak tulis pemboleh ubah, kena refer tujuan eksperimen. You must refer your aim of the experiment. Kena refer yang itu So this one is very easy. Ada apa-apa soalan kah sebelum cikgu nak pergi ke the nextnya? Boleh tulis dekat ruangan chat ataupun ada yang tanya cikgu rekod, cikgu rekod. Kalau ada yang nak tanya boleh open mic. Feel free to ask. Kalau ada yang rasa cikgu boleh tak jawapan saya macam ni, terima tak? Jangan malu-malu tanya. So this is your time lah, masa kamu untuk fahamkan tentang eksperimen ini supaya kamu boleh buat eksperimen itu dengan lebih jelas masa exam nanti. The next ni adalah kita tengok prosedur. Prosedur biasanya dia akan bagi kepada pelajar. Pelajar diperuntukkan, pelajar kena ingat you have 40 minutes to complete your experiment together with the analysis of the data, plotting graph,
calculate the gradient. So semua tu okay, 40 minutes adalah masa yang kadang-kadang sekejap sahaja. Jadi pelajar kena buat dengan cepatlah, okay, kena buat dengan cepat. Jadi okay, kalau pelajar tengok di sini sudut 7, the angle given is 10 degree Macam mana nak mulakan eksperimen ini? Okay, macam mana nak mulakan? Biasanya kita akan trace dahulu the shape of semicircular kan. Okay, the shape of semicircular, ataupun kalau ada sekolah yang pakai rectangle, biasanya kamu akan draw the shape of ataupun trace dahulu the shape of the block. Either it is rectangular ataupun semicircular, tak kisah. So first, ini dahulu semicircular ni semicircular glass block. Yeah. Okay, this one is your block, semicircular glass block. The second step adalah yang sangat-sangat penting yang pelajar kena take note. Okay, pelajar kena take note. Selepas pelajar lukis semicircular itu, the next step adalah pelajar tengok berapa panjang diameter the flat surface ni. Okay, kena ukur Apa tujuannya ukur? Contohnya, let's say this one is 6 cm. Okay, ukur guna pembaris. Lepas dah trace, lukis semicircular ni, and then you try to measure berapa distance from one end to the other end. For example, kalau dia adalah 6 cm, example. So pelajar kena cari where is the center ataupun the midpoint for the 6 cm ni, iaitu dia adalah 3 cm kan. So this is become your center. Okay, this is become your center. Sebab kenapa? Ramai murid, okay, bila dia buat eksperimen ini, dia ingat center O ni tidak memainkan peranan, tapi actually dia adalah very very important part. Okay, very very important part. Sebab ada murid dia bila cikgu ada testing dengan murid, cikgu sendiri pun dia letak O di sini. Okay, ada yang letak O di sini lagi. So dia sangat-sangat mempengaruhi kerana sepatutnya bila kita tembak O ini, nanti dia akan keluar dengan cantik lalu pada curve surface itu sendiri. Okay, so itu adalah the second step yang pelajar kena take note lah. Okay, iaitu mencari titik O tu. Cari titik O. Itu adalah sangat penting lah. Okay, titik O tu. Titik O ni. So selepas itu dah settle, tentukan titik O ini. Okay, dah tentukan titik O ini. The next part adalah mencari ataupun melukis kamu punya garisan normal normal line. Okay, so garisan normal line biasanya kita akan pakai jangka sudut. So this is your protractor lah. Okay, this is your protractor. Letak dekat permukaannya, and then lukis menggunakan satu garisan. Okay, garisan cikgu prefer di sini jangan pakai solid line jangan pakai dotted line pakai solid line terus. Okay, so this is your normal line, lukis cantik-cantik. Okay, your normal line sini normal line. Okay, make sure dia lah 90 degree lah, 90 degree. Dan bila lukis normal line ini, okay, cikgu nak pesan di sini satu lagi nanti masa buat amali, make sure kalau boleh pakai mechanical pen mechanical pen. Yang pensel yang tekan-tekan tu. Okay, pensel, mechanical pencil. Ni jangan dia pakai yang 2B yang kadang-kadang takut nanti kamu tidak sharpenkannya, okay? Jadi nanti dia tumpul mata tu. Kalau boleh pakai mechanical pencil lah. So nanti kamu akan buat satu garisan yang very very sharp lah. Okay, sebab eksperimen ini adalah sangat-sangat sensitif. Sedikit sahaja perubahannya maka dia akan berubah 1 degree. Okay, kalau mata pensel itu terlalu tebal, dia akan mempengaruhi bacaannya, jadi mungkin berubah 1 degree berubah.
Okay, jadi sangat penting, mata pensel itu sangat tajam lah. Okay, and then dalam soalan biasanya dia akan suruh lukis mula dengan berapa degree. Okay, so kalau contohnya mula dengan 10 degree, pelajar kena take note macam mana nak ukur 10 degree, 20 degree. So cikgu risau bila soalan kata mula dengan 20 degree. Nah, nanti dia tembak macam ni 20 degree. So ini adalah salah sebenarnya. Kalau dia tembak O, lepas tu dia tembak 20 degree di sini. So di sini dia letak 20 degree. So this one is salah. Okay, salah. Macam mana 20 degree itu? Pelajar kena ingat 20 degree the angle mesti dekat dengan garisan normal. Kalau pelajar tengok sini, here is 20 degree, which is the angle here is not near to the normal line. So this is your normal line. The angle should be here. Okay, should be near the normal line. Kena ingat Okay, you must remember that. So for 20 degree, this one kena adjust. This supposed to be in this angle lah. Okay, macam ni. So this is the correct angle for incident angle 20 degree. Label sini macam ni. Okay, jadi walaupun biasanya dalam prosedur dia kata mulakan dengan 20, lepas tu record refracted angle, lepas tu dia akan repeat pakai 20, 30, 40 semua tu Cikgu galakkan pelajar lukis terus, okay? Lukis terus semua angle yang telah dinyatakan dalam prosedur itu. Lukis terus dahulu. Okay? Lukis terus, habiskan semua, lukis terus 20, 30, 40, 50 and then 60. 30, 40, 50 and 60. Okay, and then make sure semasa pelajar nak lukis ini, make sure semicircular glass block itu tidak masa pelajar nak buat eksperimen ini, pastikan glass block ini tidak bergoyang-goyang. Dia tidak lari daripada gambar tracing itu. Takut nanti masa pelajar buat eksperimen, bila dia nak align letak semicircular tu balik atas kertas, dia tidak sama dengan permukaan ini. Mungkin ada sengit sedikit ni. Jadi nanti dia akan mempengaruhi result eksperimen juga. Okay, so make sure bila letak balik semicircular itu, make sure dia lah betul-betul tepat dekat gambar rajah yang kamu trace tadi tu. Okay, so kena lukis balik dahulu the incident angle. Okay, I dia semua tu. Barulah hidupkan ray box. Okay, hidupkan ray box. Nyalakan, make sure dia betul-betul tembak dahulu Okay, the incident angle. Okay, tembak dahulu, barulah kita akan dapat nanti dia akan keluar macam ini. So this is your R. Okay, so this is your R. Baca. Okay, one by one baca dia. Read it carefully. Okay, jangan rasa nervous ada yang tergesa-gesa nak buat lepas tu salah baca. Okay, so ini adalah tipsnya. Okay, ataupun guide serba sedikit macam mana nak buat eksperimen ini. Okay, berdasarkan semicircular. Kalau untuk glass block pun sama juga. Okay, cikgu tidak pasti kalau ada yang pakai glass block. Cikgu boleh tunjukkan juga kalau ada yang pakai glass block. So first, biasanya kita akan trace the shape of the rectangle. Okay, and then dia tak sama macam semicircular, so you can determine which point the normal line. Okay, so the normal line it can be here at the center ataupun hujung sini, dia tak kisahlah. Okay, dia tak kisah. So terpulang dan pelajarlah, tapi biasanya kita akan lukis normal line biasanya berada di tengah-tengah sini. Okay, and then make sure dia adalah 90.
degree ya. Okey, 90 degree. Pakai jangka sudut itu, lukis kerja, make sure nya adalah 90 degree lah. Okey. Okay, make sure dia lah 90 degree your normal line. And then barulah lukis dia punya apa ni? The incident eye. Okay, sudut eye tu. Okay, baru lukis sudut eye tu. And then biasanya kalau sudah kita lukis sudut eye semua itu dan kita tembakkan dengan cahaya, okay, kita tembakkan dengan cahaya, maka cahaya itu akan keluar sebegini rupa dia. Contohnya, dia akan keluar macam ni. Okay. So pada bahagian ini, okay, di sini barulah pelajar akan lukis. Biasanya kita akan guna pangkah lah selalunya, pangkah. Nanti sambung. So sudut R-nya adalah berada di sini, sudut R-nya. Okay. Jadi untuk yang menggunakan glass block ini, pelajar kena telitilah sebab sudutnya adalah berada di dalam segi 4 itu. Okey, berada di dalam segi 4 itu. So nanti takut ada pelajar yang keliru, dia mana satu dia nak ukur. Okey. Cikgu harap cikgu-cikgu kamu orang ada ajarlah macam mana pakai kalau dia adalah menggunakan glass block rectangle yang berbentuk segi 4. Okey, so itu adalah serba sedikitnya. Kita patah balik kepada gambar raja kita, soalan kita. Okey. So di sini ini adalah contohnya kalau pelajar tengok mungkin ada yang tak berapa jelas. Cikgu boleh zoomkannya di sini ya. So angle-nya di sini kalau pelajar tengok ini ada baca, bila kita baca ini, okay, this one is 90 degree and then di sini sudah 95. Dia sudah keluar sedikit di sini, actually this one is 96 96. Jadi untuk sudut R sama dengan 96 adalah salah. Okey, bukannya baca terus . So kena take note di situ macam mana cara murid ataupun macam mana cara kamu menggunakan jangka sudut ini. Okey, mungkin ada yang pakai cara macam ini, ada yang pakai terbalikkannya. Okey, so terpulang dengan kamulah macam mana kamu nak susun jangka sudut itu. Tapi yang pastinya sudut R itu selalunya dia tidak lebih daripada 90 darjah. Okey. Normally the angle of R here is not exceed 90 degree ya. It must be less than 90 degree. So kalau kamu baca dapat 96 degree, there must be something wrong lah, kena check balik. Okay. So this one is for the first diagram, the refracted angle is 6 degree. Okay. Mungkin di sana ada murid fikir mungkin ada yang tengok sebagai 5 degree. Mungkin dia tengok macam 5, macam 6. Which one? 5 or 6 or between? Ada yang tertanya-tanya. Okay. So untuk dalam situasi ini biasanya jangka sudut dia ada very rapat, very close to each other dia punya scale. Okay, selalunya jarang dia akan berada di tengah-tengah. Jadi in case kalau berada di tengah-tengah, for example in this situation, nak ambil 5.5 ke nak ambil 6 ataupun nak ambil 5. Okay. So dalam situasi ini, okay, in your experiment, this one pelajar kena take note if the reading is in between the scale. So if the reading is in between the scale, pelajar hold dahulu ataupun rekod ketiga-tiga bacaan tu. Okay, buat catatan. Okay, for I is equal to 10 degree Celsius, my R is 5, 5.5 and 6. Which one is correct? Nanti pelajar
tengok pada bahagian graf. Sama ada which one is lebih dekat dengan graf, 5 degree ataupun 6 degree lebih dekat dengan garisan. Biasa nak plot graf itu. Okay. Tapi secara personalnya, cikgu kalau boleh elakkan pelajar guna 5.5. Okay. Elakkan pakai yang ada 0.5. Okay. Sebabnya biasanya jangka sudut dia cuma ukur sampai 1 degree Celsius lah, plus minus 1 degree Celsius. Okay, plus minus 1 degree Celsius. Jadi kalau boleh elakkanlah. Okay, sebab kita risau nanti jawapan pelajar dia tak sama dengan jawapan cikgu. Jawapan cikgu semua nombor bulat, tapi jawapan pelajar pula ada nombor perpuluhan. Jadi takut dia ada selisih macam tu lah. Okay. Sebenarnya kalau letak poin-poin perpuluhan itu, actually dia adalah diterima, sepatutnya diterima. Cuma kita sebagai pemeriksa, macam contohnya kita tidak tahu sama ada diterima ataupun tidak. So this one is menjadi question mark lah. Kita tidak tahu sama ada nanti diperiksa masa SPM diterima ataupun tidak bila ada point 5 itu. Okay. Okay, so kena take note yang tu lah. So untuk yang the first ini, cikgu letak sebagai 6 degree dia punya nilai R. And then for this one, cikgu letak this one is 6, 17. This one is almost 10, 1, 2, 3, 13. Okay, 13 degree. Okay, mungkin kadang-kadang pelajar mungkin dia tengok macam tak sampai 13, tapi actually kita letak sebagai 13 dahulu Okay, 13. So this is the second diagram. The third diagram is this one is 10, 20, 20 degree. Okay, 20 degree. This is the third reading. Okay, pelajar tengok kertas masing-masing Okay, mungkin ada yang sudah buat. And then the fourth one, this one is 10, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5. This one is 25 degree. 25 degree. Okay, cikgu zoom saja kalau ada yang susah nak tengok. Okay, so this one is 25. 25. And then next adalah the last one is 21 to 3. This one is 31 degree. Okay, so kita sudah ada bacaan yang lengkap. Okay, jadi bila pelajar sudah ada bacaan yang lengkap, pelajar sudah boleh mula untuk plot graf ataupun tulis terus dalam jadual lah. Okay, bila dalam jadual, make sure pelajar kena ikut apa arahan yang diberikan dalam soalan. So in this question, asking student tabulate your data for I, R, sin I and sin R. Kerana selalunya pelajar kadang-kadang ada tertinggal. Okay, dia letak R, sin I, sin R only. So this one dia sudah automatic loss satu markah lah di sini Okay, so kena take note di sana. Bila nak tabulate your data di sini make sure all variables ataupun data itu semuanya ada. Jadi I, R, sin I dan juga sin R. Okay, calculate. Make sure bila sebelum nak hitung, cikgu galakkan pelajar please reset your calculator. Please reset your calculator ataupun memory clear. Okay, takut macam cikgu tempoh hari cikgu terpakai radians. Okay, cikgu terpakai radians untuk hitung sudut-sudut semua ini. Okay, mana tahu sebab majority you all adalah ada ambil ATMAT kan. Okay, takut nanti bila buat latihan ATMAT ada yang terpakai radians. Actually sepatutnya dalam setting calculator dia adalah degree lah. Ini yang betul. So reset dahulu, kena ingat. Okay, make sure adalah in degree calculator barulah hitung nilai semua ini. Dan nilai-nilai ini, okay,
nilai-nilai ini it can be up to 2 until 4 decimal places, for 2 hingga 4 titik perpuluhan, 2 until 4 decimal places. Okay, paling-paling tidak pun 2 decimal places lah kalau tidak letak 4. Okay, 2 decimal places adalah yang paling selamat, yang paling selamat lah. Okay, yang paling selamat. Sebab mungkin ada pelajar yang tak sure, saya nak letak 3 ataupun 4 tempat perpuluhan, nak letak 3 ataupun 4, jadi dia confuse. So nak selamat, letak 2 tempat perpuluhan, paling selamat lah. Kerana dalam matematik pun sama juga. Kalau pelajar buat exam matematik, latihan matematik, biasanya cikgu matematik pun akan beritahu sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan. Jadi di sini sudah kalau komplit macam ini dia sudah 5 markah di sini ya. Okey. Biasanya 1 markah adalah untuk unit. Tapi dalam sini, dalam situasi ini unitnya cuma lah darjah, degree only ya, degree. So dia tidak sangat complicated unitnya. Okey, titik perpuluhan. Cikgu harap pelajar tidak pandai-pandai tambah sendiri ya. Kalau pelajar tambah jadi salah jadi dia. Okey, tak perlu tambah titik perpuluhan jadi 6.0. Sebab kenapa? Sebab kita punya jangka sudut itu dia tak ada sampai point 1, point 2, point 3. Okey, jadi tak perlu tambah titik perpuluhan ya. So biarkan tidak ada titik perpuluhan. Okey. So one mark is for decimal places, another mark is for value for sin I, and then another mark is for value for sin R. Okay. So dalam situasi ini mungkin tertinggal untuk sin R. Okay. Jadi untuk jadual dia markahnya sangat besar. Okay. Markahnya adalah sangat besar, 5 marks. Jadi pelajar kena berhati-hati pada bahagian jadual. Okay. Berhati-hati pada bahagian jadual. Kerana jadual ini markahnya adalah sangat-sangat besar. Okay, markahnya sangat besar. Kena take note di sana. Okay. Unit ini, okay, unit ini selain daripada letak dekat jadual, boleh letak di atas sini ya. Okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, boleh letak di atas, boleh letak dalam jadual. Okay, tapi lebih selamat letak di atas ini macam ni lah. Ya, yang penting kena check ya, kena check. Yang pertama tulis I, R, sin R dapat 1 markah, tulis unit 1 markah. Okey, cuba dalam situasi ini sama ada markah untuk unit ataupun tidak cikgu tak pasti sebab nilai R itu dapat 1 markah juga. Okey, dapat 1 markah. Markah di sini ya, lukiskan graf sin I lawan sin R. Okey, sin I lawan sin R. Jangan terbalik paksi dia. Okey, jangan terbalik paksi dia. Inilah paksi Y, inilah paksi X. Paksi Y lawan paksi X. Sebab mungkin ada pelajar dia ingat pemboleh ubah manipulasi itu always dekat paksi X. Sebab mungkin sejak daripada sekolah rendah kan, ramai yang berfikir pemboleh ubah yang manipulasi itu, ramai yang fikir berada pada paksi X. And then nanti responding bergerak balas dia berada pada paksi Y. So dalam fizik, okay, dalam fizik adalah bergantung dengan kita apa paksi yang kita nak. Okay, untuk paksi ini dia tidak fix. Okay, kita plotkan sin I lawan sin R sebab tujuannya nanti adalah untuk pada soalan E di sini. Okay, sebab tu cikgu ada bagi ekstra soalan untuk pelajar. Okay, iaitu the next extra di sana nanti cikgu akan suruh pelajar sin R lawan sin I. Okay. So bila lukis graf, okay, jangan terbalik. Kalau terbalik apa boleh buatlah. Okay, mana tahu masa exam tiba-tiba blur. Mana satu paksi X, mana satu paksi Y. Okay. Jadi jangan risau Okay, still ada markah juga. Okay, jangan bersedih. Lepas tu hilang fokus pula. So sin I paksi Y, sin R paksi X. Okay, bergantung macam mana kehendak soalan. Okay, jadi kita tengok graf.
Okey, kita lukis bersama-sama. Bagi yang dah lukis, okey, kita tengok bersama-sama. Bagi yang belum lukis, kita lukis bersama-sama. Untuk graf, biasanya cikgu akan galakkan pelajar lukis garisan, terus pakai garisan di luar. Okey, terus pakai garisan di luar lah. Kerana apa? Ada murid, dia tak suka pakai paksi di luar itu. Ada yang pakai paksi macam ini. Cikgu tahu ada yang pakai paksi macam ini. Okay. Tapi bagi cikgu secara personally, cikgu sangat menggalakkan pelajar lukis di luar. Kenapa? Sebab kalau tidak cukup scale, pelajar terpaksa padam semula garisan menegak melintang ini, anak panah ini. Kalau pelajar lukis di luar terus, memang itu adalah cukup untuk pelajar lukis graf. Letak anak panah tu di luar teruslah. So nanti tidak adalah isu ataupun masalah pelajar. Kalau tak cukup nanti nak padam semula. Dia pakai aja yang di luar terus. Okey? Tak ada masalah. Yang penting ada paksi X, paksi Y. Okey, dah lukis paksi X, paksi Y. Jangan lupa tadi iaitu sin I. Okey, lawan sin R. Terus tulis sin I lawan sin R. Okey, jangan confuse lagi, jangan ada yang terbalik lagi paksi dia. Okay. And then untuk untuk apa ni? Untuk skala, okay, untuk fizik dia pelajar sendiri yang kena tentukan skala dia, scale dia. Tapi yang penting scale dia mesti adalah dalam bentuk turutan lah. Okay. Jangan ada yang kompres. Contohnya dia pakai sini 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Actually scale ini betul. Okay. Scale ini betul. Tapi dia menimbulkan masalah nanti pada soalan yang the nextnya, iaitu relationship ataupun hubungan. Okay. Make sure kena ingat bila lukis paksi jangan ada paksi yang lompat-lompat ataupun kompres. Make sure dia semua nilai itu ada. For example, kalau sin R, kita refer sin R tadi. Sin R paling maksimum adalah 0.5. Jadi maksudnya kita akan letak sampai 0.6 lah. 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. So maksimum ni adalah 0.6. Okay. Nak letak tanda ini, nak letak boleh, tak letak pun tak apa, semua tu. Okay. Nak lukis graf, nak pakai pensel, nak pakai pen, tak ada masalah. Kalau pelajar confident nak pakai pen, boleh pakai pen. Tapi biasanya cikgu galakkan pelajar pakai pensel lah, sebab kalau salah nanti kita boleh sedang padam. Okay. And then kita tengok nilai sin I paling maksimum adalah 0.7, iaitu the next ni adalah 0.8 lah. Nanti pelajar tulis 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan seterusnya sampailah 0.8. Okay. 0.8. Okay, cukup. So untuk graf, kita nak lukis graf, petuanya adalah, okay, bila kita nak lukis graf, mesti lukis sebesar yang boleh. Lukis yang besar punya, sebesar yang boleh. Lukis graf sebesar yang boleh, as big as possible as you can. Okay, the bigger is better lah. Sebab kalau grafnya kecil, nanti akan efek pada markahnya size graf. Okay, size grafnya terlalu kecil. So barulah kita akan mula plot. So menggunakan skala, okay, please pakai skala yang ini ya. Bila pelajar nak tulis skala, okay, make sure skala yang ada begin with 1, 2 or 5 only. 1, 2 or 5. Okay, jangan pakai yang ada number 4 ataupun 3.
Maksud cikgu adalah 0.0, nanti 0.3, 0.6, 0.9. This is odd scale, salah. Ataupun ada yang pakai 0, 0.4, 0.8, 1.2. This one is very dangerous. Okay, very dangerous. So kalau pelajar nak buat scale, make sure dia mula dengan digit 1, 2 or 3. For example like 10, 20, 30, 40. It begin with digit number 1. Ataupun 20, 40, 60, 80. Ini adalah selalunya tricks untuk buat scale lah. Ataupun contohnya 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. So maksudnya dia mula dengan nombor 5. Nombor 1, nombor 2. Ataupun 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okay. So inilah bila nak menggunakan scale lah. Jangan pakai yang ada selain daripada 1 to 5 ini. Okay. Kena ingat lah. Okay. So 5 titik sudah diplotkan. Okay. Make sure titiknya semua diplotkan dengan betul lah. Takut ada murid yang tersalah. 2.17. Okay. So inilah titiknya. Masa plot graf ini, okay, bila pelajar lukis graf, lukis garisan ni kan, selalunya untuk eksperimen ini dia mesti lalu pada origin. Okay. Jadi pelajar kena adjust sendiri garisannya. Okay. So untuk melukis garisan ini kita panggil sebagai the best fit line. The best fit line, garis penyuaian terbaik. The best fit line, garis penyuaian terbaik. Jadi untuk lukis best fit line ini, okay, syarat utamanya adalah mesti ada pembaris panjang. Okay, long ruler mesti ada. Jangan pakai pembaris yang dibekalkan dalam makmal yang pakai kayu tu. Jangan pakai yang itu. Sebab itu kadang-kadang ada ralat nak lukis. Jadi pelajar, okay, bagi yang belum ada long ruler itu yang ada 30 cm tu, nanti hujung minggu ni pergi kedai wajib beli. Sebab kalau tidak ada long ruler, kalau kamu pakai short ruler, ada kemungkinan nanti bila kamu plot graf dia akan bengkok. Bengkok sebab panjang, tak cukup panjang. Mungkin dia macam ini tak. Okay. Sebab biasanya kalau penyemak SPM, dia boleh trace sama ada garisan kamu tu bengkok ataupun tidak. Okay. Kalau dia tengok macam ada bengkok, biasanya penyemak SPM dia akan guna pembaris untuk cek betul ke tidak kamu punya garisan tu bengkok ataupun tidak. Dia memang bawa pembaris untuk cek garisan tu. Okay. So make sure mesti ada long ruler. Okay. Beli satu okay, digunakan untuk graf ini. Okay, kalau tak ada, susah nanti kamu nak plot graf. Sebab long ruler ini bagus untuk kamu cari the best fit line dia. Yeah, the best fit line. Dan make sure, contohnya, bila kamu buat graf, example-nya bila kamu plot titik, satu titik tu terlalu jauh like this. Nah, terlalu jauh. So, apa yang perlu kamu buat? Sama ada pertama sekali, kamu terpaksa tengok balik data jadual tu, betul tak kamu plot. Takut nanti kamu tersalah baca. Okay, this point dia terlalu jauh daripada garisan. So there must be something wrong lah with this point. So bila ada something wrong with this point, please cepat-cepat, okay, cepat-cepat balik tengok kamu punya data tu. Jangan biar tak apalah, biarkan dia jauh macam tu daripada garisan. Okay, so make sure cepat-cepat balik tengok data kamu, betul ke tidak kamu plot. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul-betul kamu buat plot itu, okay, kalau betul kamu plot, maksudnya ada ralat semasa kamu membuat eksperimen. Okay, ada ralat masa kamu buat eksperimen. Garisan ini make sure pakai long ruler lah, pembaris panjang. Jangan biarkannya semua titik berada di atas. In this case, kalau tengok semua titik berada di atas.
So dia boleh menjejaskan markah lah, garisan tu tidak ada markah. Okay. Tengok sini semuanya berada di atas, semua titik itu berada di atas. So this one is not the best fit line lah. Okay, you have to adjust guna ruler. Okay, adjust sikit. Dan kalau dah nampak cantik sikit, okay lah. Okay, so itulah melukis garisannya. Okay. So itu adalah berkaitan dengan titik dan juga garisan. Okay. Biasanya dalam eksperimen fizik, okay, fizik biasanya adalah garisannya mesti bermula dengan origin. Okay. Selalunya bermula dengan origin. Selalunya bermula dengan origin. Okay. Kalau untuk eksperimen inilah selalunya bermula dengan origin. Kalau dia tak bermula dengan origin, contohnya dekat pada paksi Y, ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin pelajar kamu potong paksi dia. Maksud cikgu scale tu kamu potong, kamu lompat macam tadi tu. Mungkin pakai mula dengan 0.2 start. Tak boleh. Okay. Sebab bila kamu pakai 0.2, 0.3, 0.456, jadi dia sudah terpotong dekat paksi Y macam ni. Okay. Yang keduanya, kenapa? Mungkin dalam eksperimen ada ralat. Okay. Dalam eksperimen ada ralat, jadi dia tak dapat directly proportional. Okay, so kalau eksperimen berkaitan dengan refraction of light, refractive index sin I lawan sin R, it's supposed to be directly proportional. Okay. So kalau pelajar, kalau graf kamu garisan dia bermula dengan 0 from the origin, 0 0 from the origin, maka the relationship is sin I directly proportional with sin R. Pakai simbol ini pun tak apa. Okay. Sin I directly proportional with sin R ataupun sin I berkadar terus dengan sin R. Pakai simbol ini, macam simbol alpha ni. Nak tulis dalam bentuk words pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis dalam pakai simbol ni pun tidak ada masalah. Okay. Sin I directly proportional with sin R, ataupun boleh tulis sin R directly proportional with sin R. Sin R directly proportional with sin I. Okay, dua-dua betul lah. Okay, dia tak kisah. Okay. So adalah mesti bermula dengan origin lah. Kena take note di sini ya. Untuk hubungan tidak boleh tulis semakin besar sin I, semakin besar sin R. The greater the sin I, the greater the sin R. Tak boleh. Semakin bertambah sin I, semakin bertambah sin R. Tak boleh. Okay. So this one tak boleh, haram, tak boleh. Ini tak boleh tulis. Semakin bertambah sin I, ini semakin bertambah sin R, tak boleh ya. Okay. So untuk hubungan ini dia cuma boleh berkadar terus ataupun bertambah secara linear ataupun menurun secara linear lah. Okay. So ini adalah yang selalunya adalah berkadar terus lah. Okay. Untuk graf fizik. So itulah berkaitan dengan hubungan. Okay. Hubungan ini sepatutnya boleh dapat markah, dia simple saja. Okay. And then soalan E, menghitung kecerunan. Okay. Menghitung kecerunan, ada 3 markah di sini. Satu markah adalah untuk segitiga, your triangle. Second is your substitution. Nanti cikgu tunjukkan substitution, gantian. Dan yang ketiga adalah answer plus unit. Okay, mesti ada unit. Baik, kita tengok yang pertama dahulu. Bila soalan dikata hitung kecerunan, hitung gradient. Baik, refer kepada graf tadi, kita mesti lukis segitiga yang besar. Lagi besar, lagi baguslah. Nak lukis segitiga itu, kita mesti pilih koordinat yang mudah dibaca. Jangan pilih koordinat yang susah dibaca. For example, cikgu nak pilih koordinat this one. Contohnya lah, cikgu nak pilih koordinat yang ini. Okay, contohnya ini mudah dibaca. Okay, mudah dibaca. So cikgu tulis this is coordinate 0.74, sorry, 0.5, 0.5 and 0.74. Okay. Jadi triangle-nya macam mana nak lukis? Simple saja.
pelajar lukis satu garis lurus ke bawah. Tak susah pun. Lukis satu garis lurus ke bawah, guna pen ke, guna pensel ke, tak kisah. Ini dah dapat satu markah. Lukis dia satu garisan ke bawah ni. Lukis macam ni. Sudah dapat satu tik di sana. Nak tambah lagi, nak tambah bawah pun boleh, tak ada masalah. Tak tambah pun tak apa. Letak satu garis ini dapat satu markah. And then markah yang kedua adalah untuk substitution. Bergantian 0.74 tolak 0 bahagi dengan 0.5 tolak dengan 0. Nak pilih koordinat ini, inilah formula kesurunan kan. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So formula ini memang pelajar sudah biasa tengoklah. Dan cikgu sangat galakkan untuk memilih koordinat ini, pilihlah koordinat 0 and 0. Kalau graf pelajar bermula dengan 0, 0. Jangan pilih koordinat yang selain daripada 0, 0 ni. Maksud cikgu ada yang pilih, contohnya dia pilih koordinat macam ini. Dia pilih koordinat macam ini. So cikgu tidak galakkan pelajar pilih koordinat macam ini. Dia baca sini, baca sini. Ini agak berbahayalah. Very risky lah. First, kenapa dia very risky? Sebab the triangle is small. Untuk triangle ini dia ada minimumnya. For the size of triangle, it must be 4 times 4. Minimum ialah 4 by 4. Jadi kalau lukis segitiga tu, lukislah sebesar yang boleh, macam graf tadi. As big as you can. Lagi besar lagi bagus. And then finally, bila hitung, pelajar akan dapat jawapannya. So sin I lawan sin R, maka jawapannya adalah bersamaan dengan 1.4 something ataupun 5 something di sini 0.74 bahagi dengan 0.5, 1.48. Tapi dalam situasi ini dia tidak ada unit. So ada markah di sini, ada markah di sini. Jadi mengira kecurunan is supposed to be a simple step lah sebenarnya. A simple step. So inilah berkaitan dengan kecurunan. Berkaitan dengan kecurunan. Final questionnya adalah soalan kebat selalunya. Kebat. Dia akan tanya what happens. What happens? Apa yang berlaku? So kalau dia tanya what happens, ini selalunya sama ada increase, decrease ataupun unchanged. Inilah soalan kebat. So for this situation dia adalah increase, bertambah. Bertambah. Jadi dia adalah menguji pengetahuan pelajar lah. Menguji pengetahuan pelajar ataupun knowledge fakta pelajar. Macam mana, apa yang berlaku kalau sekian-sekian dia akan tanya. Jadi kalau berdasarkan cikgu tengok di sini, mungkin dalam eksperimen dia bagi glass block, bukan? Glass block. Yang ni pelajar pun kena take note di sini ya. Dia pakai contohnya semi circular glass block. Soalannya boleh tanya, what happens to the gradient of the graph if the semicircular glass block change to semicircular plastic block, contohnya plastic block, ataupun dikata diamond block. Contohnya mahal ni kalau diamond block dia, intan. Plastik. Jadi sekarang ni nanti pelajar balik, sila buat ulang kaji sedikit. Glass block, plastik, diamond, ataupun apa lagi, perspect. Yes, another is perspect. Pelajar tengok dalam buku teks berapa nilai indeks biasan mereka ni 2, 3, 4 your textbook. So di sana dia ada perspect, kaca, intan, semua tu For example,
the question can ask you what happened to the gradient of the graph if the glass block is replaced with perspex. Kalau tengok glass, berdasarkan buku teks itu, kalau dia adalah Crown punya, dia adalah 1.52 ataupun 1.66 the refractive index. For perspex, okay, for perspex dia adalah 1.50. Okay. Jadi kita jangkakan kalau soalan ini macam ni tanya what happen if the change with perspex, maka the gradient is decreasing. Gradient of the graph is decreasing. Okay, so ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita ramalkan yang boleh keluar dalam, yang boleh ditanya dalam exam. Okay, what happen if the semicircular glass block is replaced with semicircular perspex block, contohnya. Okay, kalau tengok dalam buku teks itu, kalau pelajar ada buku teks sekarang, boleh buka dalam page 234 itu. Okay, boleh tengok ada beberapa nilai refractive index of a certain medium, iaitu perspex, glass dengan juga intan. Okay, intan. Tapi mana tahu kan tiba-tiba exam ni dia katanya dia tukar dengan perspex, so dia dah decrease lah. Okay, decrease because the the gradient is the value of n is less than glass. Okay. Walaupun sebenarnya bacaan yang kamu dapat adalah 1.48 dalam eksperimen. Okay. Sebab secara teorinya, secara teorinya, perspex ini adalah sepatutnya kurang daripada semicircular glass block itu. Okay. Mungkin dalam eksperimen ini ada ralat sikit, jadi jawapannya tidak sama dengan 1.52. Okay. So itu adalah berkaitan dengan soalan kebatnya. Okay. Jadi cikgu teruskan dengan the next question ya. Ini adalah soalan ekstra. Okay. Sebab cikgu cuba ramalkan, kadang-kadang penggubal soalan SPM ni kadang-kadang gila-gila sikit. Dia cuba nak perangkapkan budak. Kadang-kadang dia nak keluarkan soalan yang unexpected, okay, ataupun soalan yang mengelirukan budak. Dia boleh keluarkan, okay, plot a graph of sin R against sin R. Sin R against sin I. Jadi paksinya sudah terbalik. Dia tidak sama dengan yang first tadi ya. Okay. Jadi this one is sin R, this one is sin I. Okay. Scale semua sama, point semua sama. Cuma bezanya nanti the graph-nya adalah mungkin dia adalah condong ke bawah sedikit macam ini. Okay. Kalau tadi tu kalau pelajar tengok grafnya adalah naik ke atas macam ni. So kalau dia terbalikkan paksi, dia akan macam ni. So in this case, okay, sebab cikgu ramalkan mungkin mungkin kadang-kadang mereka boleh twisted sedikit. Sebabnya nanti akan digunakan dalam the next soalannya, iaitu mencari indeks biasan. So dalam situasi ini, okay, pelajar kena tengok kalau dalam buku teks n is equal to sin I over sin R. Okay. Sebabnya inilah paksi Y, inilah paksi X. So sekarang ni bila dia terbalikkan, dia akan menjadi sin R over dengan sin I. Jadi n sama dengan 1/n. So untuk kita hitung nilai n itu nanti adalah bersamaan dengan 1/n. For example bila pelajar sudah lukis graf, cantik-cantik, lepas tu hitung nilai keserunan, kamu dapat 0.66. Okay. Jadi nanti soalan the next dia akan tanya, calculate the refractive index of the semicircular block. Jadi nak cari n ini, refractive index ni, indeks biasa ini adalah maksudnya cari nilai n. So n adalah sama dengan 1/0.66. Macam ni. Barulah dapat. Kalau ini kita tekan calculator 0.66. Jadi adalah bersama dengan 0.52 lah, lebih kurang 1.52. Macam ini. So ini contohnya yang cikgu ramalkan. Kadang-kadang mungkin
pengubah soalan, boleh keluarkan soalan macam ni juga. Okay. And then inilah yang pelajar kena take note, kena ulang kaji nanti. Balik rumah nanti kena buat graf sendiri ni ya. Graf ini pelajar kena plotkan. Lepas tu pelajar cuba hitung kesurunan sendiri. Lepas tu hitung lagi dia punya indeks biasan. Okay, ini homework pelajar lah, kena buat dia, ulang kaji sedikit hujung minggu ni. And then the last ni adalah this one adalah kalau soalan macam ini keluar, bukan soalan kebat macam tadi tu, ini dah sepatutnya adalah ibarat macam kita makan nasi, tak boleh salah lagi ya. Kalau ditanya what is the precaution step during conducting this experiment, dia ada dua, pelajar boleh tulis dua ataupun boleh tulis satu. Okay, jalankan eksperimen di dalam bilik yang gelap. Simple kan? Jalankan eksperimen dalam bilik yang gelap. Conduct experiment in the dark room. Very simple. Okay, tak perlu hafal. Cikgu rasa this one is very common sense lah. Jalankan eksperimen dalam bilik yang gelap, dapat 1 markah. Okay, and then yang kedua, this one adalah yang biasanya kita suruh murid hafal, iaitu mata berserenjang dengan skala jangka sudut. Okay, semasa mengambil bacaan, mata berserenjang dengan skala jangka sudut. Okay, full stop. Okay, so in English, the eyes must perpendicular to the reading of protractor. Okay. Okay. So this one adalah simple saja. Jadi untuk precaution step, pelajar boleh tulis satu, boleh juga tulis dua. Kalau ingat, tulis dua lah, tak ada masalah kan. Ya, tulis dua. Walaupun dalam soalan dikata tulis satu, tapi boleh tulis dua. Okay. Jadi ini adalah keseluruhan yang kita ramalkan. Okay. Jadi cikgu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua guru dan juga murid-murid sekalian kerana percaya pada cikgu untuk memberi bengkel ini secara online. Jadi harap ilmu yang cikgu berikan ini dapat diaplikasikan semasa exam nantilah. Okay, mudah-mudahan apa yang kita ramalkan ini keluar masa exam nanti.